قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه أو كما قال رواه الترمذي. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian ni, Nabi di luar rumah dengan ketua tentera, dengan ketua medan perang, dengan ketua negara, dengan ketua di masjid, dengan ketua sebagai segala sumber rujukan hukum, ketua hakim dan sebagainya. Nabi di keluar rumah, di luar rumah ni cukup sibuk. Akhirnya ada sahabat ni, dia nak tanya Aisyah, Nabi di rumah ni dia buat apa? Dah kata luar tu sibuk sangat, balik di rumah ni Nabi duduk sila panggung macam contoh macam tu kan. Nabi duduk atas kerusi rehat saja kah? Nabi di rumah ni tak buat apa-apa kah? Sebab luar dah sibuk dan sebagainya. Jadi ada seorang lelaki mari jumpa Aisyah, dia tanya, wahai Aisyah, apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah? Nabi di rumah ni dia buat apa? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, baginda adalah seorang manusia biasa. Maksud dia baginda seumpama manusia lain jugalah. Baginda adalah seorang yang mencuci bajunya sendiri. Jam terus kena apa ni. Nabi SAW kata Aisyah, Nabi duduk di rumah ni, baginda di antara manusia yang mencuci ataupun mengait bajunya sendiri, memerah susu kambingnya sendiri, dan melayani dirinya sendiri. Tiga. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Nabi SAW ni, Nabi ni bila duduk di rumah, Nabi seumpama manusia lain juga. Apa yang Nabi buat? Saya sebut ringkas-ringkas macam ni. Nabi mencuci ataupun mengait bajunya sendiri. Menguruskan, maksud dia di sini, menguruskan pakaian sendiri. Pakaian sendiri, Nabi urus sendiri. Kan pakaian sendiri. Pakaian sendiri, Nabi urus sendiri. Kalau kata zaman Nabi SAW, baju koyak Nabi jahit, baju kotor Nabi basuh, baju Nabi sendirilah Nabi basuh. Bahasa kampung kita sebut bahasa law ni, maknanya kalau baju tak serika, kita serika sendiri. Balik-balik di rumah lungguk kain, tengok-tengok bini tak ada basuh kain kita, kita ambil celup sendiri. Bini kutip-kutip baju kita apa semua, ayah kutip baju, lipat kain sendiri, susun kat rak sendiri. Contoh macam tu lah. Oh ya, ibu-ibu senyum nampak kaya. Satu. Yang kedua, wayahlibu syatahu, Nabi perah susu kambing sendiri. Membawa satu gambaran pada kita, urusan minum kadang-kadang baginda urus sendiri. Sampai-sampai di rumah, bini kata, abang nak minum yang apa? Tak apa, hang duduk, abang bantu sendiri, abang teri kopi janda. Contoh-contoh. Rupanya baginda SAW bila duduk di dalam rumah, baginda tidak memerintahkan isteri untuk buat semua urusan dalam rumah tersebut. Baginda membantu meringankan beban isteri. Itu poin hadis ni. Rupanya Nabi di luar rumah, Nabi dalam rumah. Di luar, Nabi bekerja untuk masyarakat. Rupanya balik di dalam rumah, baginda berkhidmat bersama-sama dengan isteri. Sebab tu ayah boleh tengok dalam kitab Muhimmah, Nabi ni bila duduk di luar rumah, isteri Nabi semua kata, kami rindu pada Nabi. Bilalah Nabi nak balik, bilalah Nabi nak balik, kami semua rindu. Bila Nabi ada dalam rumah, Nabi duduk sekali dengan kami dalam rumah, kamilah manusia paling seronok sekali. Itu je lah. Ibu-ibu lah terbalik. Pasal mana? Isteri Nabi SAW macam tu. Kita lah ni terbalik. Kita bila suami tak ada di rumah, suami ada di kedai ke apa, kita bakal kata apa? Alhamdulillah lega. Orang tua ni baru duduk lama sikit pun tak apa. Kita rasa lega lah. Dah semua, ibu-ibu semua bakal rasa benda tu lah ni. Walaupun cuma mulut saja tak sebut, tapi hati rasa lega. Bila suami duduk di luar, lega. Dan bila suami balik ke rumah, duduk dalam rumah, ibu-ibu semua jadi serabut. Apa pasal? Rupanya, minta maaf sebut no silan no. Rupanya kehidupan dalam rumah kita tak seumpama kehidupan rumah Nabi SAW. Itu ya. Kehidupan seharian kita dalam rumah tu tak seperti kehidupan seharian Nabi SAW. Kita yang jadi laki-laki, kita tak meringankan beban isteri macam mana yang Nabi SAW buat.
Ibu-ibu yang duduk dalam rumah, ibu-ibu tak khidmat macam mana yang patutnya ibu-ibu kena berkhidmat pada Nabi, kepada suami tu. Sebab bila masing-masing tak buat macam mana yang Nabi suruh buat, kita tengok, kita duduk dalam rumah rasa tak seronok. Tu Wah, yang pakai senyap lagi sekali. Lepas tu kita minta kalau boleh lah, kalau boleh. Tak apalah, kita mengaji nak buat je, bukan mengaji nak buat apa sajalah. Sebab tu kalau boleh kita minta ayah-ayah yang ada di sini lah, ayah-ayah lah khususnya no. Kita minta lepas ni kalau boleh bila balik ke rumah sajalah, cuba sekali-sekala ringankan beban isteri sajalah. Sikit-sikit, tak banyak pun tak apa, sikit-sikit ringankan. Antara contoh mudah yang kita boleh buat, isteri kita dah basuh baju teruk sampai 3-4 besen. Apa salahnya ayah-ayah tolong sidai? Ambil pergi sidai di luar, baju tak pakai, gulung kain pelekat kawan-kawan pakat lalu, pakat tengok, dia pakat kata takut bini tu. Tak apalah, takut bini pun tak apa, yang penting isteri kita seronok. Dan ayah-ayah bukan perlu buat hari-hari benda tersebut, cuma bila kita free bila kita dan buat sekali. Tengok bini kita buat keluar, pah, hang duduk hang basuh baju teruk dah, abang sidai. Oi, dia syok dengung, syok dengung. Betul tak ibu-ibu sekalian? Syok tak apa nak mengaku buat kata. Seronok. Ayah-ayah duduk di rumah, isteri dah masak semua siap, dah hidang makanan dah semua siap. Tengok-tengok ayak tak ada. Apa salahnya ayah-ayah kata kat isteri, "Pah, nak minum ayak bah? Kali ni kamu tak payah bancuh, abang bancuh." Oh, dia syok lah, syok. Padahal bancuh sekali tu tapi dia syok tu. Contohlah kita bawa jalan. Ayah-ayah balik sekali semayang, sampai-sampai di rumah sekali, bini kata, "Abang nak minum ayak bah?" Cuba ayah kata tengok, "Pah, duduk malam ni abang bancuh." Pah, nak minum apa? Kopi janda. Kira janda saja. Kopi janda ke, kopi nak darah ke, kopi larat ke, kopi apa ke. Bini pun abang lah, kopi sekian-sekian. Duduk, abang bancuh. Dia syok syok. Dia hilang habis, mana hak berkeli pun semua hilang. Dengan sebab cawan Cuma rupanya Islam ajak macam tu. Dan termasuk juga Nabi sebut di sini, wa yakhdimu nafsahu, layan diri sendiri. Maksud layan diri sendiri ni, apa saja urusan dalam rumah yang berkait dengan kita, kita buat sendiri. Contoh simple macam ni lah, saya selalu bagi contoh simple-simple macam ni. Ayah-ayah duk makan nasi, tengah-tengah duk makan tu dengan kuah gulai apa semua sedap. Bila kuah gulai apa semua ada, kita teringin toyu, kicap-kicap. Patutnya kalau kata kita ni ikut akhlak Rasulullah kan, kalau ikut akhlak Nabi SAW, apa patut kita buat? Dah kita teringin, kita bangun, kita pergi ke peti air, buka peti air, ambil kicap, mai duk tuang. Tu kalau siapa yang ikut akhlak Nabi SAW. Bila orang tu ikut akhlak Nabi, kita akan tengok dia akan buat macam tu. Tapi kalau dia tak mau ikut akhlak Nabi, tengah-tengah duduk kayuh tu, dia teringin kicap, dia boleh kata kat bini, "Pah, ambil kicap." Padahal orang tua tu baru nak suap je lah. Kawan tadi duk cedok nasi, bulan pinggan, anak-anak apa semua, anak-anak duk kayuh dah, dia tak kayuh baru gaya nak makan semulut, tengok gulai tak ada, lompat pula pergi cedok gulai bola mangkuk mentok, dia baru nak makan. Kalau kita ikut akhlak Nabi, kita akan bangun pergi ambil sendiri je kan. Allah, ni dah, pah, kicap. Sekejap lagi habis makan, pah, ayak suruh tangan. Loh. Tak ada lah orang arah kuda tak buat tu je lah. Tu yang saya ni kata. Dia boleh. Allah. Boleh buat macam tu silang. Tapi bila kita buat macam tu, akhirnya dia meninggalkan kesan yang tak baik pada orang di depan kita tu. Bini kita jadi tak selesa kita. Bila kita duk bahasa mudah kasar sila bahasa. Bila kita duk buat macam tu, seolah-olah kita rasa kita bully dia silang. Dan dia pula rasa dia dibuli. Sebab tu bila kita nak menikah lain, payah. Dia sangkut. Tak apalah, saya sama-sama apa betul lah. Ibu-ibu malam ni pun bila mengaji tajuk macam ni, jangan balik lagi tembak ayah-ayah lah. Abang tu lah malas duduk di rumah, jangan je. Sama-sama apa betul Nanti bak ibu-ibu tak sampai, nanti sampai lah bak ibu-ibu.
Tapi masing-masing malam ni kita pakat-pakat buka pasal. Ayah-ayah yang ada di sini balik lepas ni ikut macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat setakat mana boleh dalam rumah. Setakat mana boleh bantu ringan beban isteri, ringankan. Ibu-ibu yang ada di sini pula, ibu-ibu kalau suami tolong, alhamdulillah. Jangan belecak banyak. Selama ni suami tak pernah keluar baju, tengok balik lagi suami tolong sikit pasal baju. Syukur, ucap terima kasih, terima kasih abang orang tolong. Kan cantik. Selama ni suami tak pernah angkat makanan main ke meja. Balik-balik lepas ni dia angkat main letak makanan atas meja. Ucap dia terima kasih. Abang nak apa? Abang nak, abang lah saya bagi. Kan cantik. Masing-masing lah sama-sama. Nah, insyaAllah mudah-mudahan.